Waalaikumsalam. Kita bersyukurlah hari ni. Sebulan lagi. Belum you know? 14 hari bulan Yang kita akan nikah ya. 14 hari bulan 10 hari ni. Hari ni Masih 29. Belum sebulan lah. Baru 2 minggu. Baru 2 minggu ya. Alhamdulillah dapat datang kembali ke teratak Datuk Mufti Ya, saya. pada hari inilah kan. Kita bersyukurlah semua nampaknya tenang. Yes. Alhamdulillah. Mungkin Abang Safi boleh cerita sikit apa ni dah 2 minggu berkahwin ni, macam mana keadaan? Okey, alhamdulillah. Pertama hari ni sebenarnya kami datang ni apabila dapat katakan surat sijil nikah kami dah siap. Boleh saja dipuskan biasanya. Tapi saya dengan nanti cakap dengan Haji, apa kata kita pergi ambil sendiri lah, lebih manis. Sekarang ada sijil Ada sijil lah. Ada sijil ni. Sijil kami dia telah disahkan. Disahkan lah. Sijil ini sendiri. Okey. Ini ada sijil kami. Walau dengan viral yang berlaku pada kami ni, sijil ni rasanya tak perlu bawa ke mana-mana. Orang semua tahu dah kan? Kita jumpa toke, kita ke hotel, mana toke Cina pun, ya ni laki bini lah. Hanya yang ada masalah je kalau nak ambil pun. Itu pun dalam 10,000 nak jumpa seorang pun payah. Ya, alhamdulillah syukur. Jadi balik pada yang Ustaz dan jadi, alhamdulillah terima kasih. Terima kasih juga pada Dr. Aurora yang sama dengan kita di teratak di teratak Datuk Mufti ini sebagai menyambut dan merayakan kami pagi ni. Sesungguhnya kami selepas pernikahan kami jadi sangat tenang. Alhamdulillah. Sangat tenang, alhamdulillah. Angeline menjadi tenang. Isu-isu yang berbangkit sebelum ni sedikit pun tidak menggugah perasaan dan hati kami. Alhamdulillah. Kami dapat support yang banyak daripada seluruh rakyat Malaysia, tak kira apa golongan, tak kira apa bangsa, apa agama, termasuk asatizah, ulama-ulama dan sebagainya. Jadi itu menyebabkan kami lebih tenang dan lebih selesa. Jadi alhamdulillah rasanya sampai masanya untuk kami fokuskan kepada kehidupan kami sebagai suami isteri lah sekarang. Dengar kata banyak juga dapat hadiah, dapat jemputan. Oh ya, saya rasa sangat pelik lah. Hadiah datang dari macam-macam sumber. Ada yang tawarkan kapek. Jangan Rezeki. saya dapat jam pasang. Yaya Empire. Yaya Empire. Okey. Macam-macam lagi lah, dan termasuklah juga daripada istana Suria Agung. Alhamdulillah. Syukur. Dan ada Dengar tawaran nak pergi Tanah Suci pun ada. Ada alhamdulillah ada. Kami belum lagi bukan buat keputusan, memang nak pergi. Cuma Angelina tengah cek dia punya jadual, perbincangannya dengan orang buat jadual syuting dia. Tarikh tu Masih dengan production house lagi? Memang. Sebab sekarang tengah shoot satu drama Melayu yang 45 episod. Ada Abang Michael Ang punya, dan minggu depan Angelina akan start satu drama Cina untuk tambah Cina. Adakah dengan peristiwa ni menyebabkan ramai orang jemput untuk ambil watak dalam apa, ada drama ke apa? Belum lagi actually, belum lagi kan. Tapi kita ada juga orang panggil kami untuk bersama syuting untuk promo makanan diorang dan sebagainya kan. Review. Itulah. Okeylah, banyak juga. Tapi nak ceritanya rezeki alhamdulillah sangat betapa dah. Saya pernah cakap dengan dia dulu. InsyaAllah kalau kita kahwin, Tuhan akan menambahkan rezeki kita. Ya. Itu sekadar saya menyatakan yang selalu kita dengar, benar. Dan di sebaliknya sebagai salah satu senjata untuk teka. Ayat. Tapi alhamdulillah. Ayat mengurat lah. Tapi alhamdulillah banyak ayat yang saya guna hari ni muncul tau. Ya, sungguh mukmin. Saya pernah dalam gurau, saya kata dengan dia,
kalau kita nikah ni satu Malaysia doakan kita tau. Ya. Saya ada. Tapi benda tu berlaku. Tapi nak tanya Angelina, berapa lama Abang Sabri mengayat, mengurat baru boleh terima? Saja nak tahu yalah. Tahu tu. Sebenarnya dari abang mula-mula dia Approach dia approach apa kata kita dari macam abang adik kita cuba to the next level. berkasih sayang. Jadi Angelina pun itu sampai hari itu kita nikah 3 tahun kena. 3 tahun. Kita tak pernah sengaja buat ni, sengaja buat tu. Kita biarkan. Sebab Angelina pernah kata dengan abang, kita bukan nak tergesa-gesa. Ya, abang pun bukan tergesa-gesa nak kahwin, Angelina bukan. Apa kata kita beri masa untuk antara satu sama lain. Sebab dulu kita berkawan seperti family, abang adik. Okey, Angelina pun suka abang juga. Abang suka Angelina. Jadi kalau matlamat abang gila nak jadi kekasih, kita biarkan ia mengalir sendiri. Kalau kita sengaja pergi buat sesuatu, berapa lama kita akan melakukan? Lama-lama nanti kita rasa bosan lah, penat lah macam ni, betul kan? Kita biarkan. Sebab kita biarkan dia, kita tengok kita serasi tak kalau menjadi kekasih. Kita biarkan dan karakter kita tengok, adakah kita bila jadi kekasih kita akan ubah, tak boleh macam ni, tak boleh macam tu. Kita tengok tak ada pun. Jadi sampai satu masa, pada masa itu abang ajar Angelina tentang agama sebab Angelina pun tanya. Itu pun satu preparation juga. Sikit nak menyelah. Okey, selain daripada isu akad nikah ni, kita ingat dah selesai kan. Antara isu yang menariknya ialah penghijrahan Kak Angelina. Dan ada yang respon positif tu apabila Kak Angelina kata dia Kak melihat video-video Datuk Islam yang mudah, Islam yang simple, yang boleh difahami dengan logik akal. Mungkin boleh cerita sikitlah pengalaman penghijrahan pasal approach yang digunakan tu banyak kongsi video-video Datuk lah kan. Macam mana? Kalau nak Angelina cerita balik semua, Angelina memang tak mampu. Tapi Angelina biasa sebelum ni ada juga kita nampak orang hantar masuk grup WhatsApp benda-benda yang very very extreme kan, very extreme tu lain agama, extreme tu lain bangsa. Jadi Angelina pernah hantar dekat abang, cakap abang dengar, abang tengok kenapa jadi macam tu, kenapa ini dibiarkan. Ada abang cakap ini bukan di negara kita, ini lain orang. Ada juga dia cakap kenapa dia cakap macam tu, macam tak logik je. Itu Angelina tak baca. Ada juga banyak komen tentang ini. Okey, Angelina cuba baca ini. Setelah ada satu hari abang pergi berbuka puasa kan dengan doktor orang kan? Dan abang balik dia tunjuk gambar. Dia cakap ini Dr. Maza, dia kata ini yang selalu abang cakap dengan Angelina. Dia cerita. So dia cakap ini yang abang Angelina dengar, dan Angelina sendiri dengar, Angelina faham. Islam bukan adalah satu agama yang menyusahkan. Islam ada satu agama yang untuk sangat memudahkan. Dan selalunya kita pun dengar Islam ni dia sebelah orang lelaki saja. Mereka memperkecilkan golongan wanita. So abang cakap, Angelina tahu tak, Islam ni sebenarnya mereka sangat sayang pada golongan wanita. Dan mereka sangat jaga wanita. Jadi ada beberapa yang abang ada hantar panggil Angelina dengan dia cakap dia sendiri dengar. Tapi ada yang panjang sangat kan. So Angelina dengar tapi abang sendiri ceritalah macam tengah drive, dia akan cerita, dia explain, ataupun bila lihat apa atau ada apa isu, abang akan kaitkan explanation Datuk Maza untuk explain ke Angelina macam tu. So bila dengar penjelasan tu boleh terima, boleh okey. Angelina pertama sebagai satu orang Cina, yang tak ada asas langsung kan. Tak ada salah. Angelina fikir okey, betul logik.
ia tidak menakutkan saya. Ya, dan abang pun pernah cerita tentang macam biasa orang Cina dengar saja Islam poligami. Itu pun ada, memang ada. Macam Angeline sendiri berani cakapnya. Setelah Angeline berhijab, jadi Angeline baca komen surat khabar. Actually surat khabar siarkan berita kita nikah. Dan orang Cina yang pembaca surat khabar tu komen. Ada yang cakap, tunggulah. Nanti kau jadi Kak Long ada 3 orang adik lagi. Itu first thing orang akan fikir. Bila Islam sebut poligami. Ya. Jadi Angeline pun pernah cerita dengan kawan Angeline, tanya Angeline tentang ini. Angeline, tak semudah itu. Kalau ikut Abang Sabri explain, bukan adakah semua orang Islam ada 4 orang Islam? Betul tak? Tak. Kalau kita ikut Nabi zaman itu sedang berperang tak tenteram, dia nak jaga wanita-wanita yang tak ada orang jaga. Sebab itu dia ambil mereka, dia jaga supaya mereka tidak dibuli, mempergunakan oleh orang siapa, sebab dia ada suami, dia ada tuannya, dia ada penjaganya, dia ada perlindungan. Jadi perempuan ni mereka tidak rasa mereka macam hilang mana aku nak pergi, aku tak ada perlindungan. Semua orang akan datang attack dia. Sekarang dia tidak, dia ada dia punya confidence. Aku ada suami, aku ada orang jaga. Dalam poligami ni yang bukan Muslim kena faham juga, iaitu Islam tak perkenalkan poligami tu. Betul. Poligami was there bila Islam datang. Islam cuma letak hak 4 saja. Kalau kita baca sejarah Rom, sejarah Parsi, maharajanya begitu banyak pasangannya. Tapi adakah mereka dibela ketika terlalu ramai itu? Maka Islam letak 4. Kerana 4 tu mesti syarat dia ketat. Mesti adil. Mesti mampu. Adil pada kasih sayang. Adil pada pemberian duit ke apa ke segalanya. Dan abang pun pernah cakap, ia tidak dibenarkan duduk satu rumah, betul kan? Apa yang you memberi dia, you harus memberi kepada yang lain. Jadi kalau kita kaji balik, hampir bukan semua orang mampu buat macam apa yang Nabi buat. Tapi jangan kerana orang nampak, perempuan, sebab itu semua rasa, aku boleh. Tapi kalau ikut cara hidup, tak boleh, tak mampu. So Abang Angeline cerita pada golongan Cina. Jadi mereka pun faham. So Angeline harap, apa yang Angeline terus akan belajar ni, Angeline harap macam kawan-kawan Cina, kawan-kawan Cina kat luar tu, nanti satu hari Angeline mampu untuk memberi tak banyak apa yang Angeline dapat belajar, penjelasan yang lebih terang kepada mereka, lebih memahami bahawa agama Islam ni bukan seperti apa yang mereka dengar, yang mereka nampak dan mereka terbaca tu, yang sangat membuat mereka salah faham. Sebelum ni, sebab kita tengok Angeline dia dapat satu macam pandangan yang yang bagus, dan Datuk juga banyak tentang walaupun isu akad nikah, tapi dia dah pergi luas dalam kerangka Islam yang mudah. Dan itu juga yang respon family yang datang itu kan, tentang mudahnya Islam. Datuk respon sikit tu Islam yang kita nak tunjukkan kat non-Muslim. Saya seronoklah dengar cerita ni kan. Bukan sebenarnya usaha saya saja, usaha semua orang. Dengan izin Allah lah, dengan berlaku. Tapi Nabi daripada hari awal, apabila hantar orang pergi dakwah, Nabi akan sebut yassiru wala tu'assiru, mudahkan, jangan payahkan. Basyiru wala tunafiru, kamu berikan kabar gembira, jangan jadikan orang lain. Itu always. Hantar Muaz, sahabat dia, hantar Abdullah bin Mas'ud pergi ke Yaman, the same nasihat Nabi bagi. You pergi, mudahkan, jangan payahkan. Bagi orang happy, jangan bagi orang lari. So sehingga praktis Nabi. Satu orang, kadang-kadang Nabi ni hidup kita kena tahu di zaman masa tu ada orang Baduin. Baduin dia
not educated people. Dia bukan duduk di bandar. Dia hidup dengan, kadang-kadang dia kasar. Dia datang masuk ke dalam masjid. Nabi dengar, dalam hadis sahih Nabi dengar, dia doa. Dia kata, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatkan aku, bless me and Muhammad. Dan jangan kau rahmat sesiapa. Kami dua saja. Nabi tengok ke dia. Nabi kata, laqad tahajjarta wasi'a. Kau telah menyempitkan yang luas. Biarlah semua orang dapat rahmat. Biar semua orang dapat rahmat. Kemudian tu oleh kerana dia ni badui, dia bangun, dia pergi kencing kat dalam masjid tu. Pasal dia tak biasa dengan, dia hidup di padang pasir, dia bukan biasa dengan bangunan-bangunan. Dia kencing dalam masjid tu. Bila dia kencing kat masjid tu, sahabat bangun. Yang lain marahlah kan. Nak pegang dia lah, apa kencing masjid. Tapi masjid zaman Nabi tu dia tak ada kapet. Dia tak ada ni, dia pasir. Dia ingat boleh lah. Kenapa Nabi kata, innakum bu'istum mu'yassirina wa lam tub'asu mu'assirin. Kamu ini dihantar oleh Tuhan untuk memudahkan. Jangan kamu payahkan. Nabi lebah biarkan, bawa Nabi panggil dia masjid bukan untuk ini. Masjid untuk solat, untuk zikir, bukan untuk ini. So, dia faham. Tapi mesej Nabi ya, kita bagi mudah. Sehingga sebab itu dalam hadis Aisyah kata, ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa ikhtara aisaruma ma lam yakun isman. Nabi tak diberi pilih dua benda, melainkan dia akan pilih yang paling mudah selagi bukan dosa. Selagi bukan dosa. Maksudnya kita approach kita yang mudah. Kalau kita nak ambil jalan yang susah boleh, tapi untuk diri kita, bukan untuk orang. You ambil for your own self, tak apa. Tapi bila nak bagi pandangan pada orang, pilih yang mudah. Ramai orang, bukan semua orang tough. Sebab tu Nabi bila salat, kalau dengar budak menangis, khaffafa salatahu, meringankan salat. Rahmatan, ringkaskan solatnya. Bukan macam kalau biasanya dia baca panjang, dia pendek kan. Kenapa? Rahmatan li ummihi, kesian kat mak dia. Bukan budak tu nangis dah, tapi yang akan terugat siapa dia? Mak dia yang duduk belakang ni, duduk solat ni, duduk sembahyang. Itu adalah approach, dan approach itulah yang cuba kita bawa dalam kempen kita. Saya, Dr. Aurora dan ramai lagi Asatiza semua. Kita yang tu, supaya kita nak semua orang rasa Islam ni untuk semua kita. Bukan semua orang kuat. Tak apa yang kuat. Kau sembahyang malam, tahajud boleh banyak tak. Yang tak kuat, kau sembahyang 5 waktu. Kamu ada orang mungkin bukan kuat puasa tapi boleh kuat sedekah ataupun donate. Ada orang donate dia tak banyak, dia mungkin mulut manis, senyum. So Islam luas untuk memberi peluang kepada semua orang. So macam tu juga apabila saudara baru masuk, kita tak bolehlah bagi version yang payah. Cakap sikit macam kalau saya kata hari tu, ulang. Susahnya. Sikit dia betul. So kita bagi mesej yang jelas. Apatah lagi benda tu ada di dalam kerangka ilmu Islam yang luas. Setengah orang memang dia ada kecenderungan, dia ingat lagi susah lagi bagus agama. No, agama bukan begitu. Setengah orang kata lagi payah itulah bagus agama. No. Agama yang mudah, yang ringan, yang tak menyanggahi agama. Quran kata apa? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ni nanti mungkin Angelina akan sentiasa ingat. Itu Quran kata. Tuhan mau daripada kamu mudah, dia tidak mau daripada kamu payah. Quran very clear, Nabi very clear. Sebab tu kita selalu nak jemput yang saudara baru masuk Islam ni, jangan dengar ustaz saja, baca Quran. Baca hadis Nabi, this is the original himself. Of course kita tahu, memanglah nak kena ada sebahagian tu, nak kena ada interpretation dia, penjelasan dia from the scholars, from scholarship view. Tak apa, pandangan daripada scholars, daripada ulama. Tapi bila kita deal dengan the real text, the original text, kita akan rasa lain. Sebab tu ramai orang artis di barat, dia bukan masuk Islam kerana orang dakwah dia. Kerana dia baca Quran sendiri. Dia baca Quran, dia follow. Amazing. It's satu kitab yang hebat kan. Miraculous book. Tapi kalau dia dengar perangai sebagai orang yang buat macam jadi susah lah. Itu yang kita punya mesej.
Sebenarnya agama Tuhan, bukan agama saya, bukan agama Ustaz Rizal, bukan agama Dr. Rora, bukan agama mana-mana ustaz ke apa atau mana-mana syekh ke. This not their religion. Ini agama Tuhan. Kita hanya pengikut agama ni. Sometimes you interpret bagi susah. Susah lah orang. Orang tak boleh follow pun. Ini adalah satu agama untuk alam ini. Yes, untuk alam. Saya itu pertama benda yang antara awal saya cakap dengan dia. Masa itu saya kata jangan ikut orang. Kalau dia tengok orang masalah. Betul. Jangan tengok orang. Sebagai contoh dia. Go to the original scripture. Tengok pada sumber yang asli yang diiktiraf. Sebab kadang-kadang Muslim ni kadang-kadang dia terkesan dengan budaya. Yang mana budaya tu tak ada kaitan pun dengan agama. Kan? Contohnya Melayu mesti bersalam waktu akad apa semua itu bukan satu keperluan, satu tuntutan. Itu tak semestinya berlaku begitu. Angeline ingat ya, ini satu insiden. Angeline balik dari Kuching ya. Angeline pergi syuting sana Kuching. Angeline balik. Jadi Angeline call satu budak ya yang dekat kawasan rumah Angeline sana. Budak ni bawa Grab. So dia cakap, hari ini sebab Angeline dia pun bisnes. Kita nak mudah dia bisnes, betul kan? Jadi Angeline selalu panggil dia hantar pergi airport ni. Hari itu nak balik dia ada tanya, Mami nanti balik bila? Bagi tahu dia bila. Okey, saya ambil. Boleh? Tapi kalau saya belum sampai, you pergilah ambil lain orang dulu. Nanti sampai masa you datang lah. Okey. Dan dia datang ambil Angeline. So Angeline tahu dia kan, dia duduk dekat dengan rumah Angeline. Saya cakap, you nak ambil passenger lain tak? Kalau sambil tu nak ambil passenger lain, pergi ambil lah. Kita kesian dia. Pergilah. Dia cakap, okay ya. Dia pun pergi cari satu abang yang pun balik dari tak tahu Kuching ke apa, nak balik somewhere Kelang ke apa. So dia hantar itu dulu lah. Then abang tu duduk depan, dia tak nampak Angeline di belakang. So dia pun mula dia cakap, dia balik ni, dia nak pergi bayar zakat lah apa. So Angeline cakap, zakat ni, ini semua belajar dari abang. Sekarang kan boleh bayar online sebab masa tu pandemik kan. Dia kata ya, sebab bagi saya kalau saya pergi bayar, saya salam dengan Amin. Orang ni pun dekat. Dia cakap lebih berkat lah. So Angeline balik rumah. Angeline borak dengan jumpa Angeline kata, abang, hari itu kan, itu ada satu abang dia cakap, kalau bayar zakat dengan online, tak ada salam, tak berkat. Kalau dia bayar dia sana kan, dia dapat salam. Abang tu cakap, habis kalau orang tu kudung apa macam Betul juga. So that's why Angeline dengan abang punya belajar ialah nampak apa tanya. Nampak apa tanya. Gitulah. So abang punya jawapan Angeline ingatlah. So lain kali Angeline sudah boleh sampaikan kepada orang. Habis kalau orang tu kudung. Jadi sama juga. Hari itu ada orang pergi, tapi orang tu setuju dengan apa yang Datuk Mazhar buat masa majlis nikah tu. So Angeline cakap, kan, utusan. Dia cakap, betul juga. Kalau nak susahkan, kalau orang tu gagap, aku sampai malam dia tak nikah. Betul? Dia nak suruh ulang balik kan? Saya benar benda-benda macam ni kan. Sangat lama dah daripada saya remaja lagi, saya kritis kan. Kenapa macam tu? Kenapa macam ni? Lama dah kepala saya tu. Kan, nak nikah, nak tanya. Saya rasa pelik benda tu. Daripada saya muda lagi. Betul. Dan tak semua orang mempunyai kemampuan untuk cakap banyak depan orang lain. Terutama bila semua mata duk tengok dia. Nervous kan? Betul. Apa yang dia ingat, dia tak ingat. Dan yelah, kebanyakan orang ni, dia mungkin itu pengalaman pertama dia. Kan? Jadi kadang-kadang dia lambat sikit. Jadi selagi mana masih dalam satu majlis tu kira diterima. Audien pun bukan audien dia. Audien bukan audien dia. Ramai kan. Lepas tu dia pun duk nervous pula. Lepas ni tanggungjawab dia sebagai suami dan sebagainya kan. Jadi benda-benda tu kadang-kadang menyebabkan dia ada sedikit gementar. Jadi kadang-kadang orang bertanya, kenapa tak buat macam ni? Kenapa? So, you tak duduk dalam majlis tu. Dulu ada lagi dahsyat kalau mak bapak dengan imam yang duniakan parti lain. Lagi.
Tu dia kena tak kerti jawab tu tempat dia lain. Tapi bayangkan hari tu adalah hari happy pasangan tu. Hari gembira. Hari gembira dia. Kita pergi buat satu ujian yang mungkin akan menyebabkan malu dia pada family baru dia, pada bakal mertua dia, hadirinnya. Dia lah happy. Nabi kahwin macam mana orang? Orang mari berdirilah majlis nak kahwin, Nabi terus kahwin dengan dia di situ. Kan? Jadi tak ada lah ni. Kau mengucap lagi sekali. Cuba kau baca ni pula. Come on lah. Jangan kita ni. Kenapa? Setengah orang tu saya tanya pasal apa nak suruh dia mengucap lagi sekali. You shock dia punya agama ke? Kan? Kita tak percaya. So, ini adalah benda-benda yang kita cuba supaya kita nak ke depan. Tapi kita bukan tidak menghargai konservatif yang telah ada masalah gabungan pengalaman budaya telah masuk campur dalam ajaran agama. Tapi kita move forward. Kita bawa ni sekali generasi baru yang sentiasa semua nak cepat, AI. Kita pula duk pergi drag dia dengan cara amalan orang tua kita, Melayu kita. Come on. Ambil yang the original version of Islam, you akan rasa. Tapi itulah Datuk. Dia macam kita nampak, macam Datuk tulis lama juga lah. Kecenderungan orang kita ni, dia macam suka nak membatalkan. Bukan saja akad nikah orang, sembahyang orang ke apa, dia puasa orang, dia kira nak batal je. Batal. Korek tak hidung batal. Gosok gigi batal. Jangan tu. Tadi masa sembang tadi saya tengok nak cerai tu mudah sangat, sikit-sikit jatuh talak. Sikit-sikit jatuh talak. Nak kahwin tu payah. Kahwin benda yang baik. Macam ni pun tak jadi lagi. Macam ni pun dia rasa seronok. Padahal benda tu you should welcome. Ni benda baik. Kalau yang talak tu, kawan tu tersilap cakap sikit pun, talak. Talak. So, come on. Kita tak balance. Dia ada kes. Ini pengalaman peribadi lah. Satu orang, ialah orang awam lah. So, ditanya kita satu persoalan agama. Sebelum ni memang dia, macam mana pun nak pegang pandangan yang strict, pandangan yang berat, pandangan yang sempit. Tapi bila kena kat dia, bila dia berada dalam keadaan tersepit, masa tu kita bagi pandangan yang strict yang dia pegang. Ni tak boleh. Tapi dia masa tu dia mula tanya, ada pandangan lain yang ringan sikit, yang open sikit. Bila kena kat dia. Bila kena kat diri sendiri, baru dia fikir macam mana cara nak bagi ruang pada diri dia sendiri. Tapi bila dia berhukum pada orang, dia akan pergi kepada yang ekstrim, dia akan pergi kepada yang sempit. Yang ni masalah sebenarnya. Dia perlu ingat, manusia ni kalau dia keras macam Datuk sebut tadi, nak pilih pendapat yang keras, nak pilih pendapat yang susah, untuk diri sendiri okey lah. Tapi untuk orang awam, tak semua orang awam yang ada kemampuan macam you. Bahkan kadang-kadang you sendiri bila dalam keadaan sempit, you tak boleh pegang pandangan tu. Terpaksa keluar juga. Tadi saya sebut sebelum ni kan, berkenaan dengan nak pegang dengan mazhab Syafi'i dalam setiap keadaan, setiap masa. It's okay. Tapi dalam dunia rencam hari ni, you tak akan boleh buat, melainkan susah. Pergi tawaf dekat Kaabah pun, nanti nak pergi umrah kan, you akan tengok macam mana sukarnya nak berpegang dengan mazhab Syafi'i. Sentuh perempuan yang bukan mahram, batal wuduk walaupun tak sengaja. So bila tawaf, ramai sangat, mesti akan tersentuh. Sebab lelaki dalam keadaan ihram, dia bukan pakai pakaian yang sempurna berlengan ke apa, ada, dia mesti tersentuh. Kalau dia bawa isteri, mesti akan tersentuh isteri dia. So masa tu kita terpaksa menggunakan mazhab Hanafi. Betul, dulu memang sebahagian daripada asatizah kita kerah, dia kata kok mana pun kita pergi ambil wuduk balik. Tapi sekarang toilet jauh, nak keluar pergi ambil wuduk balik sukar. Jadi terpaksalah kita benarkan. Jadi kesempatan orang kata apa, keluasan ni perlu diberikan kepada orang awam. Kalau tak, orang akan lari daripada agama. Terutama macam saudara baru kan, bila nak adapt, nak sesuaikan diri tu, kita nak supaya macam Angelina faham, Nabi tak complicated. Quran tak complicated. Apa yang Nabi praktis simple. Cuma bila dah lama orang macam buat peraturan-peraturan, sometimes dia kata untuk kemaskinikan, tapi lama kelamaan dia telah menyulitkan. Macam ni saya nak faham, kadang-kadang saya risau juga orang baru masuk Islam tapi susah faham. Kadang-kadang urusannya simple saja dengan kerajaan, tapi kerana birokrasi tu, undang-undang yang dibuat kemudian, padahal tujuannya pendaftaran IC, tapi dibuat tu sehingga
Macam hospital, tujuan nak masuk hospital kena sakit. Tapi kalau dia buat syarat-syarat tu sehingga kau yang sakit tu lagi sakit. Baru boleh jadi mari sakit kedua pula dia. Contohnya. Dia macam ni lah. Macam kita nak pergi buat satu kad ya. Okey, masuk. Awak kena telefon dulu. Awak padahal pergi buat kad je. Isi borang hantar, kejap nanti ambil. Tapi itu nampak senang kan? Tapi sistem dia. Awak kena telefon dulu, minta pukul berapa awak datang. Sudah datang, ambil nombor giliran. Lepas tu awak kena duduk sana, pergi ambil borang dengan sana. Lepas tu sudah isi, awak kena hantar sana. Lepas tu pasport, foto kena ada. Kenapa belakang putih? Saya nak biru. Pergi ambil balik. Kenapa 2? Saya nak 4. Jadi proses tu, betul tak? Betul. Tapi bila proses tu telah dijadikan terlalu mengikat, sehingga orang tak ada pun, awak kena beratur juga. Kalau tak ada, datang je lah. Itu yang masalah je. So, jadi proses itu mungkin kadang-kadang works untuk suatu keadaan. Tetapi bila dah keadaan tu tak ada, ataupun kalau tiba-tiba proses tu pula jadi melambatkan, bukan mencepatkan. So, kita kena baiki proses tu. Pasal Nabi punya ajaran, core-nya apa? Core-nya tujuannya apa? Tujuan macam tadi, tujuannya nikah. Nak make sure lelaki memang bersetuju untuk bertanggungjawab. Dia ini menjadi isteri, dalam peti kata lain, you tak boleh lari. You mesti ambil tanggungjawab, mesti tanggungjawab membiayainya, menjaganya, protect dia. Kalau ada anak you, itu saja. Tapi macam mana benda tu? Melalui ungkapan tadi, persetujuan tadi. Tapi kita pergi susun ayat begitu skema sekali kena. So last kali bukan dia tak lulus dengan hak Nabi tu, dia tak lulus yang kita punya ni. Skema kita yang dia tak lulus. Skema tu dia ada itu pun satu hal juga. Kena pergi coaching dengan dia lah. Dia kadang-kadang tawaf kena doa. Nak apa doa kena beli buku. Dalam heboh tu abang cakap, habis kalau orang bisu tu macam mana nak nafas? Pasal Islam untuk semua. Habis kalau orang bisu macam mana nafas sempurna? Nak kena belajar apa? Kena baca isyarat. Dia itulah. Saya cakap dengan dia tu kan, jangan risaukan, yang penting semua orang tahu majlis kita apa, dan rukun, yang penting rukun tu kita dalam rukun kita. Rukun tu yang penting. Rukun gitu. Sebab kalau pergi Jordan, kami dulu masih duduk di Jordan, ada kawan-kawan yang nikah di sana. Pergi ke juru nikah sana, sama disebut kabil tu je. Saya terima. Saya terima. Tak seperti yang tersebut pun. Saya terima. Islam di US, UK, I do. Saya jumpa salah seorang kawan, dia orang ikan kami di restoran yang betul kan. Dia ni kerabat dengan Sultan Kelantan juga. Dia di sini. Dia kahwin pergi kat luar kan. Dia kata, abang, saya kahwin dulu, I do je. Kan? So, Alhamdulillah, ia satu permulaan yang baik. Ya, betul. InsyaAllah membuka lebih banyak kebaikan dalam lepas ni. Macam Datuk tadi kata, hari itu ada hari yang baik. Lepas tu ada reporter telefon Angeline petang itu juga. Dia kata, Angeline, kenapa pilih hari ini? Ada signification tentang apa tak? Yang cakap dengan dia. Setiap hari adalah hari yang baik. Masya Allah. Allah tak pernah beri kita satu hari yang tak baik. Jadi kita follow the flow from the beginning. Semua diatur oleh Allah. Semua diatur. Saya dasut ruangan cakap saya beri Angeline masa ruang untuk dia belajar. Saya tak boleh nak paksa dia terus. Contohnya esok bangun sembahyang subuh. Macam mana sembahyang? Macam saya bagi dia masa memahami Islam, begitulah dia sekarang ni dia kena memahami konsep-konsep ibadah. Keperluan pada kena penting. Setakat hari ni saya lebih suka sebab dia akan kejut saya. Dia akan ingatkan saya. Kejutkan saya, ingatkan saya. Sebab kalau dia di luar buat apa nak solat ke, saya suka, saya suruh dia buat macam tu. Penting. Yang pertama dia tengok pentingnya solat pada saya.
Sehingga dia dapat rasa penting solat kepada dia. Saya sebut. Belajar solat dia macam Nabi solat mudah. Nanti kalau silap belajar ni 3-4 kali tak jadi solat. Itu pun atur ayat tu. Niat. Semalam abang cuba ajar Angeline hafal Al-Fatihah. Sampai masa paling panjang sekali dengan dia adalah semalam dalam perjalanan. Daripada dia. Okay, kan? Okay. Mari kita start Al-Fatihah. Ini pahala banyak. Allah lantik jadi sukan suami, Allah lantik jadi guru. Alhamdulillah. Pahala yang banyak. Pahala yang banyak. Dan mudah-mudahan bila jadi guru, Angeline pula lepas pada ni terang pula pada orang lain tentang Islam, orang lain pula tertarik pada Islam. Masya-Allah. Sebab Angeline semalam hafal Al-Fatihah. Cuma yang hujung panjang sikit ya. Itu susah untuk Angeline. Tapi semalam masa abang solat kan, Angeline tengah Dan semalam saya sengaja solat kuat daripada awal sampai akhir. Jangan aja. Termasuk Angeline dalam tu ada Al-Fatihah. Dan abang. Mana Angeline sudah boleh camah. Tapi kita Datuk boleh komen sikit lah. Kita mungkin buat hidayah melalui jalan perkahwinan. Okey. Masuknya Kak Angeline ke dalam Islam ni melalui perkahwinan dengan Abang Sabri kan. Kita Datuk boleh komen sikit. Allah dalam hidup ni banyak peristiwa yang kadang-kadang kita sangka dan tak sangka, dia mencetuskan benda yang lain. Kan? Kadang-kadang kita dalam hidup ni nak jumpa dengan satu orang kerana nak pergi tanya bab lain. Jadi cerita yang lain. Itu adalah bagaimana Tuhan mengatur kehidupan. Apabila satu orang itu, orang kata you ni bukan kes jenis lah, kes lain yang lain lah. Sebab tu dia tu masuk Islam kerana apa? Kerana nak kahwin. Tapi kesanggupan dia untuk masuk agama tu tanda bahawasanya itu satu benda besar. Ada orang mudah-mudah nak pergi tukar agama dia hanya. Tak, artinya you jangan tengok itu saja. Dalam sirah ada Abu Talha masuk Islam kerana Sulaim tak mau terima dia, melainkan dia di Islam. Tapi Nabi tak nak kata tak masuk Islam kerana nak kahwin. Tak. Tapi lepas pada tu Abu Talha jadi sahabat yang baik. Sahabat yang Nabi berkati dia, bahkan iman dia kuat walaupun dia dibimbing oleh isteri lah Abu Sulaim. Tapi artinya itu semua adalah cetusan dalam hidup ni. Macam ni dulu juga kadang-kadang mungkin kita dulu ingat berlakon bersama. Tapi endingnya setelah 40 tahun barangkali masuk menganut Islam. Agaknya dialog masa berlakon tu doa. Sampai kahwin pun kita lakonan. Satu orang kita jumpa mungkin 30 tahun lepas. Pada hari kita jumpa, kita rasa tak ada apa-apa. Tapi di sisi Allah, ada hal yang tak dijadikan. 35 tahun dulu kita jumpa bila kita menyebabkan berlaku yang lain. So Tuhan mengatur alam ni dengan cara yang dalam kes ni ada dua ya. Okey. Dengan kawan-kawan sekeliling saya menasihati saya, kau jangan dia masuk Islam kerana nak kahwin dengan kau. Kau jangan kerana itu. Dengan kawan. Ada juga. Ada dengan kawan. Dia jangan sebab kau. Kan, sebab Islam, sebab Tuhan, sebab Allah. Jangan. Saya kata dengan kawan tu, tak, biarlah kerana saya dulu. Saya dengan kawan dia. Sebab saya percaya kena ada seseorang selain daripada Tuhan. Sebab tu Tuhan utuskan Rasul. Saya kata kawan saya, Khadijah terima Islam sebab Rasul, sebab Nabi. Bukan dia tahu pun masa tu, dia faham pun. Pada awal sahabat-sahabat semua pada awal semua sebab percaya kepada Nabi. Alamin. Jadi saya kata tak apa, Angeline biar dia percaya dengan aku. Ada percaya lain, biar percaya seorang dia. Tapi kepada Angeline lain pasal cakap. Angeline dulu masa Angeline tahu ya, semua orang yang bukan Islam semua tahu. Kalau kita kahwin dengan orang Islam, kita kena masuk Islam. Betul kan? Jadi, Angeline pernah kata dengan abang, abang, Islam banyak rumit lah, banyak susah lah. Tapi cakap betul dengan abang, okey lah, tak apalah. Satu hari Angeline akan masuk Islam kerana abang. Kerana kita mau kahwin. Abang, jangan. Abang tak nak macam tu. Abang nak Angeline kenal Islam, baru Angeline masuk Islam. Jangan kerana abang, bahaya tu. Sebab
jikalau satu hari Angeline masuk Islam kerana abang, ada apa hal berlaku, Angeline akan fikir, aku bukan suka Islam pun, aku masuk kerana kau. Jangan Angeline. Angeline kena kenal Islam. Jadi dari situ abang pelan-pelan, abang guide. So abang bagi tahu Angeline, Islam kembali adalah satu panduan hidup yang lengkap. Sebab Angeline pernah tanya, kenapa Quran? Kenapa ni Quran dari dulu sampai sekarang tak boleh ubah? Dulu lain mas, sekarang lain. Mana benar sekarang dunia ni soal lain? Apa saya ikut itu Quran yang berapa tahun sampai sekarang? Dan dia kata, sebab itu dah perfect. Itu dah lengkap. Sebab itu kita tak payah ubah. Yang tak lengkap, tak perfect baru kita ubah. Kalau dah perfect, zaman bila-bila pun boleh guna, Angeline. Dan ini panduan hidup. Semua orang hidup pada zaman yang berbeza, dia perlu disiplin. Ini dah ada satu yang ajar kita macam mana kita nak buat. Dari mula A to Z, 1 hingga 10 dah siap dah Angeline. Hanya kita ikut je dan kita nanti Angeline baca. Angeline birthday dia hadiahkan Quran. Quran Cina. Dia kata okey, nanti Angeline free Angeline baca. Tak faham, Angeline tanya apa? Dia cakap, nanti Angeline akan jadi sebab Angeline buka saja dia ada apa ni? Ada yang abang kata ini satu bab Surah dia lah. So Angeline cakap okey abang macam ni, Angeline tak nak baca dulu. Kalau Angeline baca, Angeline pun takut, Angeline tak faham, Angeline akan fikir lain, betul tak? Angeline kata apa abang, ini Angeline letak di tepi, Angeline belajar dengan guru dulu. Bila guru kita sudah tahu, oh, baru kita buka, at least kita dah ada gambaran. Senang untuk Angeline absorb dan digest. Sebenarnya menjadi kewajipan saya sebelum tidur malam akan cek. Belajar balik kan? Belajar balik aja. Takut nanti esok dia tanya apa. Okey. Ataupun yang hari ni dia tanya, nanti malam esok dia jawab. Ataupun saya jumpa ni bagus ni. Dia tak tanya pun saya akan cakap. Jadi setiap malam, hampir setiap malam saya akan cari benda tu. Jadi saya jadi lebih baik lah. Doktor macam kita juga lah, masyarakat orang Melayu pun. Orang Melayu ni kadang-kadang sebahagian lah. Diajar jangan baca hadis yang Sahih Bukhari apa semua ni. Takut dia baca tu lah. Lawa sesat tu. Dan sebab itu dari situ dia nampak Dr. Mazhar punya, dia akan tak nak baca ni. Nak dengar ni. Okey. Cerita pasal apa? Keluasan tadi kan. Kita patah balik. Pertama, sekarang ni adalah fokus kepada memahami rukun iman yang 6 tu yang asas. Sebagai seorang Muslim yang baru, fahami yang 6 tu dulu. Percaya pada Allah, percaya pada malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul yang ada. Kemudian hari kiamat itu ada, dan juga qada dan qadar semua mari pada Allah. Dan itu Angeline dah faham dah tu, bila kata semua hari adalah hari yang baik, Allah Ta'ala dah tentu untuk kita. Berkenaan dengan solat tadi, itu yang penting, iaitu kadang-kadang orang dia mungkin terlalu memberatkan sehingga kata selagi mana you tak hafal Fatihah maka you tak perlu buat. Itu adalah satu salah, satu benda yang tak betul sebenarnya. Yang pentingnya adalah solat itu bagi orang yang tak boleh baca Fatihah, di sana ada jalan keluar. Nak baca Fatihah, nak hafal Fatihah tu satu hal yang mungkin mengambil masa kan. Jadi dalam mazhab, kita bincang mazhab kan. Dalam mazhab Hanbali dan juga Hanafi, orang yang solat menjadi makmum tak perlu baca Fatihah. Kalau dia jadi makmum, dia dengar je bacaan imam dia. Kan? Hanafi pun, kalau imam bacaan pelan pun, dia tak perlu baca Fatihah di belakang. Jadi kalau jadi makmum, tak perlu baca Fatihah. Ambil masa, tapi you buat solat, you hanya ikut imam saja. Imam buat apa, you follow. Sudah memadai. Jadi, Abang Sabri jadi imam, Angeline di belakang jadi makmum, ikut je. Ikut je gerakan. Itu jalan keluar. Kan? Sebab nak hafal Fatihah betul nak betul makhraj ni. Nak betul makhraj. Lepas tu nak belajar bacaan Quran, nak belajar huruf Arab, itu semua ambil masa. Follow jadi makmum di belakang. Sudah memadai. Tu kata, kadang-kadang orang ni dia tak faham. Dia ingat biar dia tak solat kerana dia nak menjadi mazhab Syafi'i.
Sedangkan lebih baik dia jadi Hanafi. Dia solat. Mungkin daripada dia jadi Syafi'i, dia tak solat. Nampak? Dia ada jalan keluar. Kalau katalah satu ketika imam tak ada, nak solat seorang-seorang. Fatihah tak hafal. Okey, berapa ayat dalam Fatihah yang hafal? 2 ayat. Baca yang tu, lepas tu baca zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu saja sudah memadai. Kemudian Kalau tak ingat subhanallah saja pun boleh dah. Subhanallah Ada yang saja tak ingat. Subhanallah. disebut dalam hadis. Ada sahabat tak boleh baca Tak boleh Fatihah. baca Fatihah. Tak boleh baca Fatihah. Nabi kata baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalam riwayat Nasa'i. Ya. Selesai masalah. Jadi nampak tak mudahnya Islam. Ya. You tak boleh buat ni jalan keluar. Ada. Yang penting kita ada niat. Yes. Tadi saya dah sentuh sikit. Lagi mungkin Angelina kan banyak pula mazhab-mazhab ni kan. Dia mazhab ni sebenarnya maksudnya itu pendapat. Maksud aliran biasanya school lah. School of thought ni. Dia macam mazhab ni maksud macam mana dia memahami angle ni. Bukan maksud Islam tu banyak version. Tapi maksudnya angle dia faham tu. Macam tu. Bila kita kata mazhab Hanafi maksud angle orang-orang yang school tu faham. So tapi angle tu asasnya Quran dan Sunnah juga lah. Tapi angle yang dia faham ataupun sudut yang dia faham ataupun benda-benda tak pandai banyak ni sikit lah kan. Tapi macam tadi sebut solat penting. Kalau kita tak boleh baca, kita boleh bergerak. Betul. Pergerakan itu pun tanda kepatuhan, obedience kita kepada Allah. Ya. Jadi kita rokok dan satu orang yang sujud letakkan dahi dia ke tanah sebagai tanda merendah diri daripada Tuhan. Ya. Kita akan dapat merasai nikmatnya hamba. Ketika itu solat masa doa boleh doa. Masa sujud kita boleh berdoa. Masa lepas sembahyang kita boleh doa. Maksudnya kita sujud kita boleh mungkin tak boleh bahasa Arab. Doa lah apa bahasa yang kita boleh bagi tahu Tuhan supaya Tuhan bimbing aku. Tuhan bagi tahu aku, tunjukkanlah aku jalan yang betul. Kan? Tuhan butuhkan kewujudanmu. Kan? Pada aku dengan kau tunjukkan aku jalan yang betul. Lepas tu selepas sembahyang ataupun sebelum bagi salam kita boleh berdoa. Sebelum dia bagi pusing kan. Kita sembahyang dia mesti assalamualaikum. Semua boleh doa. Ataupun selepas sembahyang boleh juga kita berdoa, angkat tangan, minta pada Tuhan. Yang penting hamba ini sentiasa mesti berhubung dengan Tuhan. Every day seseorang mesti berbicara dengan Tuhan. Dan meminta pada Tuhan dan meluahkan segala perasaannya kepada Tuhan. Melebihi daripada semua apa yang ada dalam manusia di kelilingnya. Tuhan the only tempat yang mana kita mengadu. Kan? Tuhan adalah satu-satunya tempat mengadu kita. Kan? Satu-satunya dalam bahasa ni dia panggil zat ataupun essence yang akan kita mengadu. Tak perlu perantara. Tak perlu perantara. So Direct this is the pun. beauty of Islam. Saya tak perlu ustaz, saya tak perlu apa. Ustaz macam mana saya nak minta teruskan Tuhan. Kalau satu orang nak repent, nak bertaubat, dia tak perlu kata saya bertaubat, tak perlu. Dia bertaubat dengan Tuhan. Ya. Bahkan agama larang dia mendedahkan keburukan daripada orang. Ya. Ini adalah agama yang betul-betul core dia berhubung dengan Tuhan. Caranya yang utama solat tadi. Ya. Buat apa yang kita mampu. Ya. Ambil wuduk mungkin boleh follow. Tapi once kita basuh muka kerana nak cuci muka dengan kita basuh muka kerana Allah, kita akan tahu beza nanti. So tu apa ni? Mungkin Angelina dia ada tertanya-tanya. Kenapa solat subuh 2 rakaat? Kenapa solat zuhur 4 rakaat? Kenapa rakaat itu berbeza? Kenapa perlu rukuk? Kenapa perlu sujud? Kalau you tanya pada kami pun tidak ada jawapan. Tetapi dalam Quran, kalau kita baca Quran, begitu banyak ayat Quran yang suruh kita fikir tentang kewujudan Tuhan dan kekuasaan Tuhan. Allah is the greatest God yang tak ada orang yang sama dengan dia. Allah adalah Tuhan yang mencipta alam, yang memperjalankan alam, yang cipta kita dengan begitu hebat. Tapi dalam bab ibadah, dalam bab salat, dalam bab wuduk tadi, yang paling dekat dengan kita, Allah bukan suruh kita untuk fikir kerana dia dah suruh kita fikir untuk kita tahu dia adalah Tuhan dan kita adalah hamba. Kan?
Setelah kita percaya dia adalah Tuhan dan kita adalah hamba, masa sudah datang untuk kita menjadi loyal servant of God. Hamba yang setia, patuh. Sehingga kalau dia suruh kita buat apa pun, walaupun kita tak faham, kita patuh. Dia macam inilah satu situasi untuk Angeline faham. Kita ada orang gaji, maid. Orang gaji kita bayar dia gaji setiap bulan untuk dia bantu kita. Sebelum maid ni datang menjadi orang gaji kita, bekerja dengan kita, dia akan buat background checking. Dia ni mampu ke bayar gaji saya setiap bulan? Dia orang kaya ke orang miskin? Dia ni baik ke tidak? Setelah kita kaji dan akal kita kata, oh dia okey, dia bukan jenis pukul maid, dia ada kemampuan, dia memang kaya, dia boleh bayar maid di setiap bulan. Dan setelah dia guna akal dia datang bekerja di sini dan dia terima gaji setiap bulan. Kita bayar dia 2,000 sebulan untuk dia jadi tukang kebun. Buat. Tiba-tiba satu hari, bos dia kata, Bibi, esok you masak saya ayam black pepper, sayur tumis. Maid ni, dia terima gaji kan? Dia tanya tak, bos, kenapa you nak makan esok makanan menu ni, kenapa tak menu lain? Maid tak perlu tanya. Kerana dia telah menerima gaji dan dia mesti loyal kepada bos dia. Bos dia nak yang tu, that's it. I do. Saya buat benda yang dia nak. Begitulah kita sebagai hamba. Kita telah menggunakan akal untuk membuktikan Tuhan itu ada, Tuhan itu baik, Tuhan itu segala-galanya. Dengan nikmat yang diberi pada kita, tiba satu masa bila Tuhan kata, you buat apa yang saya suruh. Walaupun kita tak faham, kita tunduk dan kita patuh. Maka sebab itu bila salat, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah itu besar daripada segala-galanya. Arahan Allah lebih besar daripada arahan sesiapa pun. Saya tidak faham pun tak apa, kerana saya adalah hamba yang setia. That's adalah inti kandungan ibadah. Dia ada dua set. Satu set ni dia panggil ibadah. Ibadah ni kita dengan Tuhan. Ibadah kita dengan Tuhan, kita tak tanya Tuhan, kenapa sembahyang subuh waktu ini? Kita tak tanya. Apa yang dia perintah, kita buat. Kerana ada nas dia, ada teks dia, kita buat. Satu lagi set agama, benda yang berhubung dengan Tuhan suruh atau kita. Tuhan suruh kita taat pada ibu bapa kita. Tapi itu dia bagi logik. Logik mesti berjalan. Kita taat pada ibu bapa kita sebab jasa ibu bapa kita, memberi kita kedudukan dia. Tapi kalau once day ibu bapa kita suruh benda yang ridiculous, benda yang tak logik, yang menyanggahi kebaikan, menzalimi orang lain. Mak kata kau pergi kutuk orang sebelah tu, jiran dia kan. Walaupun Tuhan suruh taat, tapi Tuhan suruh kita fikir dalam masa yang sama ada arahan, jangan buat jari pada orang. So masa tu akal berfungsi. Masa itu berhubung dengan hubungan kita dengan manusia. Hubungan kita dengan Tuhan always obedience, no question. Tapi hubungan kita dengan manusia, Tuhan, agama suruh kita baik dengan guru, hormati guru, tapi mesti ada limit dia. Itu ada. Agama suruh kita larang makan pork, khinzir. Tapi agama kata dalam masa yang sama dia suruh kita jaga nyawa. Kalau pada satu masa tak ada makanan, kalau tak makan tu mati kita. Agama benar kan? Izinkan kita makan yang haram tu. Untuk kerana menyelamatkan nyawa juga disuruh agama. Larangan ini pun disuruh agama, tapi nyawa lebih utama. Dalam set ni, otak berfungsi. Tapi dalam set yang tadi, Dr. Zami ibadat, terima. Tapi yang tak boleh tanya tu Allah. Tapi kalau cakap Ustaz, boleh tanya. Macam Angeline tu terbaik, ada kritis. Pelik ni, ekstrim ni, takkan macam ni. Yang tu boleh. Kalau kami cakap boleh tanya. Berbalik tengok Datuk jadi pasal hubungan manusia keluarga semua kan. Macam dia bagi dengan family dengan family dia sekarang ni macam mana hubungan dengan family. Kedepan bagi pandangan sikit. Ini pun kita nak bagi mesej yang jelas kepada orang dan masyarakat dan Muslim. Islam ni bukan agama Arab atau agama Melayu. Islam dia nak semua orang masuk agama dia sebab dia nak selamatkan manusia.
Tapi kalau kita bagi mesej tak jelas, dia tak masuk agama kita, kesianlah dia, kan? So mesej kita yang jelas. Bila kita masuk Islam, Islam tak putuskan kita dengan keluarga kita. Terutama sebab tu kami di Perlis ni masuk Islam, kami tak ada bin Abdullah binti Abdullah tu. Dia tetap anak bapak dia. Kita tak pisahkan dia dengan bapak dia. Para sahabat masuk Islam, Nabi tak ubah bin mereka. Okay. Boleh tak dia buat baik dengan kedua ibu bapa dia? Yang bukan Islam. Disuruh. Allah suruh. Wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Buat baik dengan kedua ibu bapa kamu dalam urusan dunia. Tapi sebelum tu Tuhan kata wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi an fala tuti'huma. Kalau ibu bapa tu suruh kamu buat benda syirik, against agama ni, jangan taat pada mereka. Tapi dia sambung, tapi buat baik pada mereka dalam urusan dunia. Mak sakit, hantar pergi ke apa? Kereta api lalu. Masuk lah. Kereta api lalu ni masuk. Masih. Kita bagi ruang pada iklan kereta api lalu. Ruang KTM. Iklan KTM. Iklan KTM. KTM kena bayar royalty pada tu. Panjang kan tu. Malam-malam pun lalu? Malam-malam pun lalu? Tengah-tengah malam? Lalu? Tapi dalam rumah tu orang sendiri. Tak dengar sangat dalam rumah. Ni di luar. Pasal ni pula tak bunyi lagi. Okey. Okay. Tadi maksud dengan family kawan-kawan dan Muslim dekat. Lepas tu kita balik rumah family. Mungkin dia orang makan benda yang Haram bagi kita. Haram bagi kita. Tapi dia tak, syariat tu tak kena lagi kat dia. So kita tak payahlah pergi buang makanan dia kan. Itu makanan dia. Tapi kita tak makan. Bekas makanan boleh lah. Bekas makanan dia, lalu kalau tak ada kesan tu, kita basuh bagi bersih, kita boleh Boleh sama. Kita boleh guna. Nanti mungkin ada hak orang tu tak boleh nak kena basuh dengan air tanah apa, tak apa. Itu you pergi dengan satu lagi opinion. Kita punya opinion, you basuh bersih, tak ada apa, duduk dalam ni. Kadang-kadang orang saya so sad, sebahagian orang Melayu ni bagus, tapi mereka tak mengalami apa yang dialami oleh mereka yang masuk Islam, yang ada keluarga berkesan. So dia nak benda yang terbiasa dengan Malay punya culture, which is not easy untuk kita apply kepada orang yang dalam macam keluarga Angelina. So bila kita balik, mestilah dia akan ada makanan. Dia tak boleh katakan, mak you jangan makan makanan ni, saya ada. Tak, dia makan makanan dia. Kita makan makanan kita. Macam Angeline ada kawan kan, dia pun tanya Angeline, lain kali kita nak makan dengan you macam mana? So Angeline cakap dengan dia, okey je. Dia makanan dia. You makan apa yang you makan. Saya makan apa yang saya nak makan. Sebab Angeline nak bagi tahu mereka, ini pun satu tingkah laku yang Angeline perlu buat supaya Angeline jaga batas Angeline dan Angeline tidak buat dia tak senang hati. Supaya ini pun Angeline nak tunjuk pada mereka sebenarnya bukan sesusah seperti yang anda sangka. Betul tak? Jangan takut. Kita masih boleh makan sama. Ada makanan saya boleh makan. Macam dekat kedai katakan, dia ada jual dessert, ada jual jelly, ada jual buah-buahan. Itu Angeline boleh makan. Minuman teh Cina, Angeline boleh minum. Betul tak? Betul. Ini cakap dengan tak ada hal. You makanlah apa yang you boleh makan, saya makan apa yang saya boleh makan. Kerana asas Islam tu bukan pada mula pada makan tu. Cara fikir yang betul. Maksudnya bila dia percaya Tuhan yang sebenar, dia percaya Muhammad sebagai Rasul, itu dulu yang kita nak masukkan dalam diri orang. Kalau kita pergi debate dengan dia masalah makan tu, kadang-kadang yang lain yang kita nak sampaikan, semua dah tak jadi nak sampaikan. So kita bagi tahu dia, mudahkan untuk dia supaya dia boleh dapat. Dengar dia tahu, okeylah you masuk Islam, tengok you pun bertambah baik, macam diri bertambah baik, akhlak bertambah baik kan, you behavior lagi baik. So itu akan attract dia untuk jadi I want to be you. Dia kan Angeline, bila you jadi lebih baik, bila jadi Muslim, dia akan menjadi salah satu daripada dua benda. Reaksi mereka. Sama ada mereka bila nak jemput you,
mereka akan pilih makanan yang halal kerana menghormati, sebab you dah jadi baik dengan mereka, lebih baik daripada sebelum ni. Yang kedua, ataupun mereka tertarik dengan Islam. Dua-dua ni bagus. Ataupun yang ketiga, iaitu keadaan sekarang memberikan you peluang untuk you pula bawa makanan. Bila nak jumpa mereka, bawa makanan sendiri yang confirm halal dan lebihkan makanan. Tak semestinya mahal. Boleh je bawa telur goreng, bawa telur bistik ke apa ke. At least dia kata, okay, saya bawa makanan lebih sikit, kita makan sama-sama. Itu adalah satu ruang dan peluang untuk buat benda baik. Kalau mereka menerima Islam, Alhamdulillah. Kalau mereka kurang sangka buruk pada Islam pun, itu adalah jadi pahala. Kembali rumah mak, kalau boleh kita bawa makanan yang halal. Tapi ialah di rumah mak kadang-kadang keluarga ataupun family, saya tak tahu, kadang-kadang setengah keluarga tu dia very strong kan. Jadi bila dia balik, dia menumpang mereka, tu dia makan makanan yang halal dia tak disturb diorang punya setting, tapi makanan halal, tapi dia pelan-pelan mesti sentiasa berusaha menyampaikan mesej Islam kepada mereka. Saya secara pribadi saya percaya ramai dah keluarga dalam Malaysia ni dan orang Islam, kalau ada keluarga dia Islam, dia dah faham lah tentang makan. Halal dia tahu. Tapi kadang-kadang dia tak detail. Yang ni halal tak, ini halal tak. Dia tak detail tu saja. Dia tahu dah dia tak boleh makan. Dia perlu respect. Sangat respect. Tapi cuma Angelina aku nak beritahu detail pada keluarga dia. Kenapa ni. Mungkin yang suka sikit pun kadang-kadang dia perbuatan yang berkait dengan kepercayaan, itu mesti dijagalah. Kita berusaha mengelakkan sedaya mungkin. Macam perbuatan mungkin tak sebahagian lah, mungkin Angelie punya keadaan saya tak pasti, angkat tangan ke membakar apa-apa yang mempunyai elemen kepercayaan. Yang tu kepercayaan tu dia tak boleh. Kepercayaan dia tak boleh. Masa itu akidah tu, itu yang dia punya asas kita masuk atas tu. Pasal bila kita sebut la ilaha illallah tu, kita tolak semua, kita accept only one God. Yang tu very core. Yang tu sangat penting. Kalau itu kita kena lepaskan. Artinya kalau kita balik, katalah ada kematian, orang lain semua buat, kita tak buat. Kita hanya diamkan diri. Kita hanya diam. Tapi tak payahlah kita kacau dah, you jangan buat. Tapi itu agama dia. Kita hanya diamkan diri lah. Itu dia kata, saya percaya keluarga orang faham tau, keluarga faham ni, keluarga dia dah start, okay, dia tak payah buat tu, dia sendiri faham. Seperti mana fahamnya orang sekarang, kalau kita jumpa, kita tunduk tak salam je, dia faham lah. Jadi artinya banyak masyarakat kita dah faham macam ni kan. Cuma kalau mereka tanya kan, kenapa orang Islam tak boleh sentuh orang perempuan tanpa bernikah kan? Sebenarnya dia boleh jawab, Islam ni menghormati wanita, dia tak disentuh gitu je. Mesti ada protokol. Nak sentuh orang perempuan, mesti ada protokol. Sebab kalau tak, nanti orang perempuan tu akan disentuh oleh sesiapa saja. Penghormatan seorang lelaki Muslim kepada orang wanita, dia tak boleh sentuh saja. Mesti ada some protokol. Sama ada menjadi suami dia, ataupun abang dia, ataupun adik dia, ataupun ayah dia. Ikutlah Islamnya, suami bertanggungjawab sepenuhnya untuk nafkah. Nafkah ni berbelanjaan keluarga. Isteri tidak berkewajipan langsung pergi cari duit untuk mensupport dia. Semua bertanggungjawab suami. Sebab tu kita sebut wali tu. Wali tu masuk protector. Dia bapa tu dia protect anak perempuan dia tu. Tu. Nabi apabila nak wafat pun, pesanan dia khutbah yang akhir, usikum bin nisa'i khaira. Aku pesan pada kamu semua buat baik dengan wanita. Tu yang last message pun, buat baik pada wanita. Mari ada orang barat kata Islam tak adil untuk wanita. Inilah the only yang sentiasa menekankan soal wanita. Sebab tu nak cerai, tak boleh cerai semasa dia dalam keadaan haid, semasa dalam keadaan dia digauli, sehingga dia bersih. Nak pastikan. Kemudian tak boleh memukul isteri, semua benda tak boleh, tinggalkan dia pada satu tempoh yang lama yang menyebabkan
dia nanti terlantar. Begitu banyak peraturan hanya dalam Islam only to protect wanita. Sebab tu fiqh wanita ni, cuma orang perempuan ni dia kadang-kadang kenapa dia suruh orang perempuan pakai elok? Sebab dia rasa benda Islam mengajar ini elok. Benda yang mesti ditutup, mesti yang dijaga. Islam not starting from Nabi Muhammad. Semua Nabi from the early day manusia ada di dunia ni Islam. Tapi cuma version dia tu semua Tuhan turunkan. Yang latestnya kepercayaan sama, tapi apa yang kena buat tu ada penambahan. Sebab tu oleh kerana kita tengok kalau Kristian yang betul-betul yang ikut pakai tudung ni. Nabi betul pakai tudung. Merah pakai tudung. Pakai tudung. Betul. Apa nama Yahudi. Pasal ada kesan agama yang asal tu Nabi Musa wanita dia tutup kepala. Jadi ini adalah benda yang common dalam semua ajaran Tuhan. Tuhan sentiasa mau wanita dijaga dengan elok. Wanita jaga elok. Lama-lama kalau suami maki isteri, kata hina dia boleh tuntut perpisahan. Kerana ini agama yang sangat rahmat. Balutan yang cantik kan, kerana mahal. Kena barang dalam dia. Coklat dia kena buka, dia kena balut. Kalau cucuk kodok dia tak boleh tu. Kita buka pula. Mak, dia ada agak. dalam ni pun ada balut yang cantik. So ini ambil coklat. Ambil coklat bagi dia tu. Ya. Ambil coklat. Ini sebagai penutup tu. Ini satu simbol yang sangat-sangat practical. Betul. Benda yang mahal mesti dibalut. Betul. Boleh ya dibalut. Dan tugas kita lah membuka balut dan Hanya orang yang tertentu Buka yang balut. Orang yang mana hadiah tu dituju pada dia boleh buka. Kalau orang lain buka postman buka tak marah tak. Dia tidak untuk membuka. Tak marah. Itulah simboliknya. ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Very logic Ya. and make sense. Syukur Alhamdulillah. Betul ah. Ya, sama-sama. Okey nah. Ya, saya ni Ustaz, saya rasa berbaloi. Saya datang nak mengambil Nak ambil sijil, Walaupun tak perlu dah sijil tu. Tapi perbincangan kita sangat menarik. Terutama yang di hujung-hujung ni bila kita bagi fokus pada apa yang arahan Angeline yang sepatut datang. Itu paling Fokus kita. Ya, betul. Sangat bagus. Tapi baguslah daripada awal perkahwinan kita, walaupun bukan kan tak ada jurugama pun. Betul. Tak ada, tapi manfaat daripada awal daripada awal akad nikah tu banyak masyarakat Muslim dan Muslim yang dapat manfaat daripada sampai hari ni. Banyak yang orang belajar. Ada dua Angeline benda. cakap dengan Pahala aku, banyak, dia insyaAllah. kalau kita kaji balik Angeline rasakan Allah dah atur banyak benda sepanjang jalan. Ya. Ya, dia dah aturkan semua tu. Tengok ya, ini terus terang cakap. Dari perkenalan kita, Angeline dah tolak job Encik Hafsyam dah. Oh ya. Ya, masa itu tahun 92, isteri Encik Hafsyam Kak Wati, dia telefon Angeline. Sebab apa? Angeline buat satu drama Cina. Dan drama Cina tu ada press conference. Dan ada reporter tulis dalam majalah. So dia baca-baca majalah tu, dia nampak gambar Angeline. So dia tunjuk dengan Encik Hafsyam. You bukan nak cari ke artis bukan Melayu? Ini Encik Hafsyam kata, you tanyalah reporter, ambil nombor dia, panggil dia datanglah jumpa saya. Saya pun nak interview dia juga. So Angeline kata tak free. Masa tu Angeline ada course. Dia telefon 2-3 kali, lepas tu Angeline tetap cakap tak free sebab drama Melayu. So dia cakap tak apa Angeline. You punya course ambil masa dia Angeline 2 bulan. 2 bulan saya telefon balik. Betul-betul 2 bulan dia telefon balik. Angeline cakap, saya kena pergi selesai masalahnya. Selagi tak selesai dia akan telefon. So Angeline pergi jumpa Encik Hafsyam. Jumpa Encik Hafsyam, bora. Dia cakap, saya ada 2 sitcom. Saya tak tahu mana saya nak letak you. Satu dekat bandar, satu dekat kampung. Encik cakap, sorry Encik Hafsyam. Actually, I'm not interested, you know. Dia pandang Angeline. Angeline ingat lagi. Dia buka cermin mata dia letak di tepi.
may I know why? Lepas itu, baru Angeline dengar dari artis-artis yang lain, dia cakap, you mau mati ya? Semua orang beratur tunggu dia panggil. Dan you cakap, you tak minat. Patutlah bos buka cermin mata, tengok. Dan jadi sebab bahasa Melayu saya teruk. So dia cakap, jangan risau, saya boleh train ni, saya boleh train tu. Tahan, saya tak boleh train Angeline. Tengok. Pasal itu, Angeline terima, dia letak Angeline berlakon dengan abang. Belajar. Kan? Sepanjang jalan kita berkawan dengan baik sampai tahun 2020 ya. Patutnya watak itu orang lain tak boleh buat. Jadi abang terfikir, why not tambah satu cila di dalam mewarnikan. So, kita sambung jumpa dan dari situ kita berubah. Dan lepas itu tengok ya, untuk cari saksi pun Allah yang carikan. Kalau bukan Dr. Rora tak jumpa dengan Dato' Maza, itu pun sudah satu pertemuan. Susunan tu Dia dah ramai orang dah minta Abi nak bersaksikan. Dan sebelum itu, abang dah tunjuk video Dato' Maza ni. Jadi kan, tengok semua diatur. Itu saya makin percaya bahawa kita susunan Tuhan menyusun awal pada kita. walaupun puluhan tahun. Saya dah tulis saat saya tidak merancang, Tuhan dah rancang. Saat saya mula merancang, rancangan Tuhan dah ke depan. Sebenarnya Angeline, kami jumpa bulan puasa tahun yang baru ni. Bulan puasa baru ni Bulan kan? puasa, Dekat Roy Culat. Masa tu saya pergi KL. Tiba-tiba lokal Ehsan kata nak buka puasa. Dia kata alang-alang Selepas seminggu buka puasa dengan lepas buka puasa dengan Dato' Maza tu. Jadi masa tu kata ajak Abang Sabri lah. Ajak Abang Sabri, ajak Johan, ajak Kak Ali, Kak V. Ya. Lepas tu masa tu lah Abang Sabri sebut, dia kata, doktor sebenarnya saya nak jumpa Dr. Maza ni. Kata, tapi jangan beritahu orang, kata saya ni dalam usaha nak nikah dengan Angeline. Angeline mana? Sebab kami kenal Lucy. Kata Angeline tak lah. Okey. Semenjak pada tu kami tahu tu dan kami doa lah supaya benda ni jadi. Tapi dia kata rahsia kan. So sampai sekarang sampai menikah baru orang tahu kan. Orang tak tahu. Alhamdulillah. Cuma rahsia je kan. Islam ni hubungan kita dengan Tuhan ni iman. Iman ni dia tak kaitan orang tu baru tu lama masuk Islam. Mungkin orang tu baru masuk Islam tapi iman dia makin hari makin kuat. Lagi kuat kepercayaan dia, hubungan diri dalaman dia dengan Tuhan, dengan Allah, tambah kuatlah iman. So tak ada non-issue orang ni masuk Islam kemudian ke awal ke. Dia seorang yang masuk kemudian pun boleh mungkin jadi lebih baik daripada Muslim yang telah lahir sebagai seorang Muslim berdasarkan hubungan kita dengan Allah. Sebab tu kita saja yang tahu dalam diri kita dekat ataupun kita jauh dengan Allah berdasarkan apa yang ada dalam iman kita. Allah lagi maha tahu lah. Maksudkan. Sebab itu maka setiap kita ni di samping apa yang kita buat, semua kita, saya mungkin mungkin iman Abang Sabri jauh lebih baik daripada saya. Allah sahaja yang tahu siapa dia, kerana dia hanya mengetahui apa yang ada dalam jantung hati setiap kita. Sebab itu maka bukanlah isu lambat masuk Islam, dah dewasa baru masuk Islam, ini lahir dalam Islam. Iman antara kita dengan Allah. Mungkin Allah lebih sayang yang kemudian masuk ni dibandingkan yang lama disebabkan iman yang lebih kuat dengan Allah daripada yang lama. So harapnya sama-sama lah kita ni dah jadi family, satu keluarga Muslim. So kita mengambil berat satu sama lain dan berpesan-pesan dalam agama. Kerana Tuhan kata lah kita ni kan, wal as, demi masa, innal insana lafi khusr. Semua manusia di dalam kerugian. Every human being, every man will loss dalam kerugian. Illa alladhina amanu. Yang tak rugi siapa? Tuhan kata semua yang kita cipta ni, you semua rugi. Dia bagi tahu dah. Kecuali pertama, illa alladhina amanu. Siapa yang beriman, believe in Allah, percaya pada Allah, wa amilu salihat, buat benda yang baik, benda yang Allah suka, dan salihat itu benda yang baik. Wa tawasau bil haq,
ingat mengingati pesan each other. Ingat benda yang baik, yang benar. Benda yang benar apa kata kita buat? Kita kena, saya kena baik. Sabri kena pesan kat saya kena pesan Sabri. Stakmat pesan saya pesan. Kita ingat mengingati. Nobody perfect. Yang akhir wa tawasau bis-sabr. Berpesan dengan sabar. Kita kena pesan. Kita kena sabar. Agama kena ada ujian. Tak ada, Tuhan tak ciptakan untuk kita enjoy. Enjoy di syurga. Dunia mesti ada masalah. Hadapi masalah. Ini adalah tabiat. So kita pesan sabar. Whatever happen, you still believe in Allah. Itu yang you perlu buat. So ini adalah, kalau kita ada 4 ni, kita selamat. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Alhamdulillah. Okey dah. Terima kasih banyak. Sudi mari Doakan masakan pagi ni. Saya ramai orang mendoakan juga. Saya sentiasa minta orang dan doakan kami itu bahawa kami memang memerlukan doa yang berterusan. Terima kasih. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi insya-Allah.